Selamat petang, terima kasih kepada rakan-rakan media. Kita baru sahaja selesai VMRT ataupun Virtual Ministers Responsible for Trade di kalangan APEC Economies yang bersidang daripada awal pagi tadi, dan saya ingin melaporkan seperti yang kita saksikan pada hari ini. Kita telah berjaya mencapai kata sepakat untuk kemukakan satu lagi joint statement di kalangan anggota ekonomi APEC berhubung beberapa perkara yang telah kita persetujui dalam kenyataan bersama pada bulan Mei 2020 yang baru lalu. Kita merasakan ini satu signal yang penting kepada masyarakat dunia bahawa anggota ekonomi APEC bukan sahaja mengeluarkan kenyataan tetapi telah muafakat untuk bersama-sama dalam usaha kita menangani kesan pandemik COVID-19 ini ke atas kesejahteraan rakyat dan juga ekonomi anggota ekonomi APEC. Dan ini satu kejayaan yang bagi saya luar biasa kerana kita sedia maklum pada tahun 2018 anggota ekonomi APEC telah gagal untuk mendapatkan kenyataan bersama kerana pada ketika itu berlakunya suatu keadaan trade war di antara United States dengan China, dan pada tahun lepas kita juga tidak ada sebarang kenyataan memandangkan kegagalan persidangan APEC di Chile. Maka pada tahun ini merupakan tahun yang amat penting dan kita sebagai tuan rumah APEC telah mengambil beberapa langkah dan inisiatif untuk terus engage dan mengadakan series of consultations dengan anggota ekonomi APEC semenjak daripada tahun lepas lagi. Dan saya yakin dengan engagement seperti ini telah dapat menghasilkan beberapa kejayaan besar atas inisiatif Malaysia seperti yang berlaku pada bulan Mei dan pada hari ini. Dan kita juga sedang menumpukan segala usaha untuk menyiapkan post 2020 vision untuk anggota ekonomi APEC. Dan kemajuan draft ini baik dan cukup positif. Kita telah ada 2 physical meeting yang berlangsung di Langkawi pada tahun lepas, dan pada tahun ini, awal tahun ini sebelum PKP, satu lagi telah diadakan di Putrajaya, dan baru-baru ini pun beberapa hari yang lepas kita telah mengadakan perbincangan lagi, dan the next kita telah draft itu telah pun kita edarkan di kalangan anggota ekonomi APEC, dan mesyuarat yang berikutnya ialah pada 13 Ogos yang dijadualkan. Dan kita percaya dalam beberapa perbincangan yang akan datang ini kita dapat sekali lagi bersetuju dan bermuafakat untuk diputuskan oleh leaders pada hujung tahun ini. Bagi kita post 2020 vision ini penting oleh kerana Bogo Goals akan tamat pada tahun ini. Maka sekali lagi Malaysia memainkan peranan yang cukup penting di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama-sama dengan anggota ekonomi APEC untuk melihat hala tuju APEC seterusnya. Dan saya telah membawa perkara ini dalam mesyuarat Kabinet semalam, dan pada dasarnya Kabinet bersetuju untuk kita meneruskan APEC 2020 pada hujung tahun ini secara virtual memandangkan situasi semasa, namun kita juga bersedia untuk mengadakan pertemuan secara fizikal sekiranya keadaan
mengizinkan untuk anggota ekonomi APEC terlibat dalam APEC 2020 pada hujung tahun ini. Kita telah bersetuju pada dasarnya supaya tahun ini kita teruskan untuk menunjukkan komitmen kita sebagai anggota ekonomi APEC untuk menjayakan APEC 2020. Kerana seperti yang saya nyatakan tadi, sudah 2 tahun kita tidak dapat membuktikan kepada dunia bahawa APEC merupakan satu regional organisation yang kuat dan utuh. Namun saya yakin dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin mewakili Malaysia, kita dapat menggarap seluruh kekuatan anggota ekonomi APEC untuk bersama-sama dalam satu situasi yang sukar pada hari ini. Dan ini dapat dibuktikan apabila di peringkat pegawai dan juga menteri negara anggota ekonomi APEC, kita telah berjaya keluarkan 2 joint statement. Ini satu kejayaan yang luar biasa bagi saya. Kita ada 3 deliverables yang dicadangkan oleh Malaysia. Pertama, to improve the narrative on trade and investment. Kita tidak mahu fokus kepada GDP alone, ya. Kerana indicator on GDP alone is not sufficient. Sekarang ni kita juga bercakap soal beberapa indikator yang lain lah untuk menunjukkan kemakmuran sesebuah negara. Kita juga telah meneraju falsafah shared prosperity untuk semua anggota ekonomi APEC, dan ini diterima baik khususnya dalam suasana yang kita hadapi pada hari ini. Deliverables yang kedua ialah innovative sustainability, dan ini juga saya kira penting untuk anggota ekonomi APEC memulakan inisiatif untuk memastikan inovasi ini dapat terus menjana pertumbuhan ekonomi bagi anggota ekonomi APEC. So ini antara deliverables yang diterajui oleh Malaysia. Namun kita tidak dapat melaksanakan sepenuhnya pada 2020 ini oleh kerana keadaan semasa dan pandemik COVID-19 ini. Namun kita akan teruskan inisiatif ini untuk tahun-tahun yang berikutnya. I think the consensus that we reach today among the APEC economies is to allow the free flow of trade and investment. Ini penting sebab kita tidak mahu ada sebarang disruptions atau try to minimize the disruptions on the global supply chain. Khususnya Malaysia antara negara yang penting dalam global supply chain, dan sekiranya ada gangguan ataupun any interruptions to the global supply chain, tentulah dia memberikan kesan kepada ekonomi. That I'm happy to note that the consensus that we reached today is to address this issue, and all economists agreed that we must allow the free flow of trade and investment among the APEC economies.